Modul PDPR Seni Visual Unit yang ke-13. Bab 1.3 Penaungan. Subtopik yang terakhir dalam bab 1. Apakah maksud penaungan dalam bidang seni visual? Penaungan ialah pihak yang terlibat secara langsung dalam perkembangan seni visual, terdiri daripada individu dan institusi. Jelaskan tujuan penaung individu mengumpul karya-karya seni. Penaung individu mengumpul karya-karya seni untuk status dan pelaburan. Karya dari seniman terkenal biasanya bernilai tinggi dan harganya sentiasa meningkat setiap kali bertukar pemilik. Jadi, penaung itu adalah pihak yang terlibat dalam perkembangan seni, tempatan dan seluruh dunia. Jadi, ada penaung individu dan penaung institusi. Penaung individu ialah orang perseorangan. Orang perseorangan yang mengumpul karya-karya seni, yang memiliki galeri seni, yang membuat pameran, ada yang berniaga dengan karya-karya seni ini, dibeli dan dijual balik. Dan bagi penaung-penaung individu, ahli korporat yang berjaya, mereka kumpul karya seni selain untuk status, juga untuk pelaburan, iaitu untuk menghasilkan wang. Kerana harga karya memang tak masuk akal, dia punya kenaikan tu tak masuk akal. Sangat tinggi kenaikannya. Jelaskan peranan penaung institusi. Kalau tadi penaung individu, sekarang penaung institusi. Peranan institusi ialah untuk pengekalan, pemeliharaan dan pendidikan. Pengekalan apa? Pengekalan itu bermaksud mengekalkan karya-karya seni. Kalau rosak, dipelihara, dibaiki, dibentuk semula daripada karya asal itu, akan dipelihara, dijaga, itu bermaksud pelihara, dikekalkan untuk mengekalkan karya itu sebagai aset. Karya seni juga aset negara sebenarnya, dan untuk pendidikan. Contoh penaung institusi. Tadi institusi itu institusi apa? Penaung institusi terdiri dari galeri awam dan swasta, syarikat korporat, balai seni visual negara. Ini yang paling utama lah, balai seni visual negara. Institusi pendidikan awam dan swasta serta persatuan-persatuan seni. Jadi, galeri, syarikat korporat, balai seni visual, institusi pendidikan dan persatuan. Ini adalah mereka atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perkembangan seni visual di negara kita. Contoh-contoh galeri awam di Malaysia. Balai Seni Visual Negara, Galeri Shah Alam, Balai Seni Lukis Melaka, Galeri Seni Johor. Maksud galeri awam ini ialah galeri yang dinaungi oleh, kalau Balai Seni Visual Negara itu adalah milik kerajaan Malaysia yang ada bajet khusus untuk menguruskannya. Kemudian Galeri Shah Alam, Galeri Balai Seni Lukis Melaka dan Galeri Seni Johor adalah di bawah pentadbiran negeri masing-masing. Kalau di Kelantan pun ada sebenarnya Galeri
seninya, cuma dia digabungkan di bawah pentadbiran Muzium Negeri Kelantan. Dan negeri-negeri lain pun ada. Ini 4 ni sebagai contoh, dan 4 ini antara yang paling aktif. Yang paling aktif, tiga negeri ini yang aktif melakukan pameran dan sebagainya untuk meningkatkan atau merancakkan lagi bidang seni visual di negara kita. Ada satu lagi yang sering atau yang aktif, galeri Pulau Pinang, di negeri Pulau Pinang juga ada galeri yang aktif melakukan aktiviti-aktiviti seni. Ini contoh galeri-galeri awam, 4 contoh. Contoh galeri swasta dan syarikat korporat. Galeri swasta ialah galeri yang diuruskan oleh pihak swasta dan syarikat-syarikat korporat. Galeri Petronas, dan yang kedua galeri Maybank. Dua galeri ini adalah yang paling banyak menaungi aktiviti-aktiviti seni visual di negara kita Malaysia. Contohnya, Petronas mempunyai sebuah galeri yang besar di KLCC yang menempatkan banyak karya-karya pelukis tempatan dan turut mengumpul karya pelukis antarabangsa. Begitu juga Maybank. Di bangunan Maybank Kuala Lumpur ada satu ruang khusus yang dijadikan galeri. Dan galeri Maybank memang tersohor sejak puluhan tahun dulu lagi. Galeri Maybank memang aktif melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat mengembangkan lagi seni visual di negara kita Malaysia. Ini dua galeri swasta dan korporat yang paling banyak menyumbang kepada perkembangan seni visual di Malaysia. Itu Galeri Petronas dan Galeri Maybank. Contoh penaung institusi pendidikan awam. Institusi pendidikan juga adalah institusi yang menaungi perkembangan seni visual ini. Contohnya UiTM. Seterusnya USM. USM bukan USM Kubang Krian. Itu tempat untuk latih doktor. USM ni ialah USM Pulau Pinang. Ada kos seni visual di sana. Seni halus. Sama macam UiTM lah. Seterusnya UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Dan UMS, Universiti Malaysia Sabah. Dan yang kelima UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Kalau UMK ni, kos seni visualnya ada di kampus Tanguk, Bacok. Di situ semua kos seni ada kat sana, kat Tanguk. Jadi banyak lagi universiti-universiti lain, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sarawak, Sabah sudah sebut. Banyak lagi yang menawarkan, UM pun ada menawarkan kos seni visual ini. Dan ini secara langsung institusi pendidikan ini melahirkan seniman-seniman sebab mereka menawarkan kos seni visual. Jadi mereka juga boleh dianggap sebagai penaung. Penaung yang melatih, mendidik para seniman untuk menjadi golongan pelapis yang meneruskan bidang seni visual ini di negara kita. Seterusnya, contoh-contoh penaung persatuan seni. Persatuan seni juga salah satu daripada penaung yang menaungi aktiviti kesenian, seni visual di negara kita. Antara persatuan-persatuan
yang utama yang ada di dalam negara kita, yang pernah ada. Yang pertama ialah Angkatan Pelukis Se-Malaysia. Ini persatuan yang pernah wujud di negara kita, pernah diwujudkan. Yang kedua, Kumpulan Anak Alam. Ini sekumpulan pelukis yang beraktiviti bersama-sama dan melakukan pameran bersama-sama. Yang ketiga, Wednesday Art Group. Wednesday Art Group, kumpulan seni lukis hari Rabu. Wednesday Art Group ni diberi nama sedemikian kerana mereka melakukan aktiviti kumpulan mereka pada hari Rabu. Jadi ini antara persatuan-persatuan pelukis yang kira terawal di Malaysia. Kemudian banyak lagi persatuan-persatuan lain yang wujud sehingga sekarang yang baru-baru ni banyak persatuan. Di setiap-setiap negeri pun ada persatuan. Dan mereka ini sama je. Dia punya fungsinya atau peranannya ialah menaungi aktiviti-aktiviti seni visual dalam bentuk kumpulan-kumpulan kecil. Seterusnya, contoh-contoh penaung individu. Tadi pasal penaung persatuan. Penaung individu ni biasanya orang perseorangan dan ini biasanya daripada golongan kaya lah. Kalau di Malaysia kita ada Tan Sri Datuk Azman Hashim. Ini antara kolektor atau pengumpul karya-karya seni yang banyak memberi sokongan kepada aktiviti-aktiviti seni visual di negara kita. Yang kedua, Datuk Ananda Krishnan. Ini juga salah seorang pengumpul karya seni di negara kita. Dan yang ketiga, Datuk Dr. Tan Chong Huan. Datuk Dr. Tan Chong Huan juga sama saja macam dua orang kolektor di atas. Dia juga kolektor yang banyak mengumpul karya-karya seni dan menyokong aktiviti kesenian, terutamanya seni visual di Malaysia. Akhir sekali kita lihat contoh aktiviti yang dilakukan oleh penaung. Jadi aktiviti apakah yang dilakukan oleh penaung tadi? Bermula dengan penaung institusi, penaung daripada perseorangan atau individu, dan penaung dari segi persatuan, penaung institusi pendidikan. Apa yang mereka buat ialah, yang pertama, kalau penaung individu, korporat, penaung galeri semua tu melakukan aktiviti membeli dan menjual karya seni. Ini akan merancakkan arena seni visual ini. Dengan ada berlaku jual beli, dia akan jadi rancak lah. Yang kedua, mempromosikan karya. Sebelum boleh jual tu kena promosi dulu. Promosi, macam mana cara promosi? Boleh melalui TV, radio, akhbar. Tapi kalau sekarang ni, semua akhbar, radio, TV tu sudah jadi old school. Orang tak guna dah. Untuk mempromosikan karya ke apa-apa perniagaan pun sekarang kita promosikan melalui media sosial yang lebih berkesan dan cepat sampai kepada targeted people. Itu target siapa? Cepat sampai. Berbanding surat khabar, TV semua yang dulu punya lah. Sekarang lebih mudah untuk promosi. Yang ketiga, aktiviti yang dilakukan oleh penaung ialah menganjurkan pertandingan dan pameran seni. Kalau Balai Seni Visual Negara sering saja menganjurkan pertandingan yang berprestij. Dulu pernah ada pertandingan yang dianjurkan oleh Balai Seni Visual dan nama asalnya Balai Seni Lukis Negara. Antara pamerannya yang berprestij ialah
bakat muda sezaman. Okey, pertandingan bakat muda sezaman ini banyak melahirkan tokoh-tokoh seniman di Malaysia. Contohnya Dr. Zulkifli bukan doktor, Profesor Zulkifli Yusof adalah salah seorang tokoh seniman yang lahir daripada pertandingan bakat muda sezaman. Seterusnya Bayu Utomo Rajikin, juga salah seorang pelukis yang lahir daripada pertandingan yang dianjurkan oleh Balai Seni Lukis Negara. Ahmad Syukri Muhammad, dan ramai lagi tokoh-tokoh seniman seni visual yang dilahirkan oleh pertandingan-pertandingan. Sebelum masuk pertandingan tu memang mereka ini adalah pelajar-pelajar dalam bidang seni visual. Kalau Zulkifli Yusof, Ahmad Syukri yang kita sebutkan tadi, Bayu Utomo adalah penuntut-penuntut di UiTM Shah Alam. Seterusnya, penaung juga menganjurkan seminar seni dan demonstrasi. Ini seminar demonstrasi ini sering dianjurkan, dipanggil audiens dan diajak berseminar dan melihat demonstrasi. Contohnya demonstrasi lukisan oleh Amrun Omar. Biasanya galeri atau Balai Seni Visual akan panggil Amrun Omar untuk melukis di depan khalayak. Itu maksud demonstrasi. Melukis di depan khalayak. Kita boleh tengok ramai-ramai macam mana dia punya garisan, macam mana dia buat figure, macam mana dia lukis figure tu bermulanya macam mana, lapisan kedua macam mana, ketiga macam mana hingga siap. Itu maksud demonstrasi. Yang kelima, penaung juga mengumpulkan karya seni sebagai khazanah negara. Ini penaung institusi lah, Balai Seni Visual Negara, dia kumpul karya seni sebagai khazanah negara. Dan yang terakhir sekali, mewujudkan bidan pengajian seni visual di semua peringkat pendidikan. Ini institusi. Penaung institusi mewujudkan bidan pengajian seni visual. Kalau di sekolah, institusi sekolah itu sebagai institusi, di sekolah ada subjek seni visual ditawarkan. Bermula daripada seawal darjah 1 sudah ada pendidikan seni visual. Darjah 1 sehingga ke darjah 6. Tahun 1 ke sekarang. Tahun 1 hingga tahun 6. Memang wajib ada dalam jadual. Kemudian daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 juga wajib ada dalam jadual. Di peringkat tingkatan 4 dan 5, dia sudah menjadi elektif pilihan. Sama ada pelajar mahu ambil subjek seni atau tidak mahu, itu bergantung kepada pilihan pelajar. Dan pakej di sekolah lah. Seterusnya di peringkat tingkatan 6, juga dia jadi elektif pilihan. Pelajar boleh pilih bergantung kepada pakej yang ditawarkan di sekolah. Dan di peringkat universiti juga ada bidang seni visual yang ditawarkan. Jadi, bidang pengajaran seni visual ini sudah pun diwujudkan di semua peringkat pendidikan yang ada di Malaysia. Dan sehingga ke peringkat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan PhD. Ijazah sarjana muda, sarjana dan PhD. Pun ada bidang seni visual ini. Jadi lengkap semua peringkat pendidikan. Sekarang kita lihat contoh penaung Balai Seni Visual.
Ini adalah gambar Balai Seni Visual Negara yang terletak di Kuala Lumpur. Ordinan untuk menubuhkan Lembaga Amanah Balai Seni Lukis Negara dimaktubkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1959 melalui Akta 516, Akta Balai Seni Lukis Negara 1959. Jadi untuk menubuhkan galeri ini bukan perkara main-main. Dia perlu melalui akta tertentu dan diluluskan di Parlimen untuk membolehkan dia jadi ada bajet tersendiri untuk setiap tahun. Jadi tahun 59 lagi. Ditubuhkan sejak 1959. Kita merdeka tahun 57. Jadi 2 tahun lepas merdeka. Sedangkan cadangan penubuhannya telah bermula sejak 1954 lagi oleh Frank Sullivan. Sejak 1954 sebelum merdeka. Masa tu belum ada Malaysia lagi. Yang ada ketika itu ialah Persekutuan Tanah Melayu. Belum ada nama Malaysia lagi. Balai Seni Lukis sudah pun dicadangkan. Kemudian direalisasikan pada tahun 1959. Jadi untuk diubah nama kepada Balai Seni Visual Negara ni pun bukan boleh diubah secara main-main. Nak ubah kena melalui Parlimen juga. Akta 516 ini telah disemak semula dan diluluskan di Parlimen semula pada tahun 2000 berapa cikgu tak ingat. Kemudian ditukar nama kepada Balai Seni Visual Negara. Nama terbaru ialah Balai Seni Visual Negara. Okey, dan ini pula adalah antara aktiviti pameran karya seni di Balai Seni Visual Negara. Ini bahagian dalam dia. Bahagian dalam Balai Seni Visual. Untuk karya seperti catatan dan cetakan, biasanya akan digantungkan di dinding dan pelawat-pelawat boleh masuk tanpa tiket, masuk percuma. Boleh masuk untuk melihat karya-karya yang dipamerkan. Biasanya karya dipamerkan ada koleksi tetap. Koleksi tetap adalah karya yang dibeli oleh Balai Seni Visual dan dipamerkan di sana. Dan pameran-pameran yang dianjurkan oleh kumpulan-kumpulan pelukis biasanya akan dipamerkan juga di sini. Dan para pengunjung adalah terdiri daripada orang awam dan juga mereka yang dijemput. Biasanya yang dijemput ialah para kolektor, syarikat-syarikat korporat, hartawan-hartawan, ahli-ahli perniagaan yang menjadi prospek mungkin untuk membeli karya sebagai pelaburan mereka atau untuk prestis. Jadi ini antara bahagian gambar, bahagian dalam. Mungkin anak-anak pelajar tanya-tanya, ada ke pengunjung? Pengunjung memang sentiasa ada. Memang sentiasa ada. Asal buka aja memang ada pengunjung di sana. Macam-macam orang. Ada student, ada pensyarah, ada lawatan daripada sekolah-sekolah, ada juga ahli-ahli korporat, ada juga prospek-prospek yang dijemput oleh Balai Seni untuk pergi melihat pameran untuk dipromosikan. Jadi ini Balai Seni Visual Negara. Gambar pertama ini daripada luar dan gambar yang kedua adalah bahagian dalam semasa pameran sedang berlangsung.
Ini pula merupakan pameran arca yang dilangsungkan di Balai Seni Visual Negara. Untuk pameran arca sehingga bahagian lantai bangunan juga digunakan untuk meletakkan karya-karya seni. Kalau catatan dan cetakan tadi digantung di dinding-dinding, sekarang ini arca ruang lantai turut digunakan sebagai tempat pameran karya seni. Aktiviti seterusnya ialah ini aktiviti yang dilakukan oleh persatuan. Juga bertempat di Balai Seni Visual Negara. Dan ini adalah aktiviti melukis. Sebelum Majlis Mesyuarat Agung Persatuan Seni Rupa Malaysia di Balai Seni Visual Negara. Ini antara aktiviti penaung yang berlaku atau yang dilakukan oleh penaung. Balai Seni Visual Negara sebagai penaung. Selain daripada Balai Seni Visual, sudah disebutkan tadi, ada Galeri Petronas, Galeri Maybank dan galeri-galeri negeri yang ada di seluruh Malaysia. Semua ini adalah penaung-penaung yang memang berperanan besar dalam meningkatkan lagi perkembangan bidang seni visual di negara Malaysia. Jadi, galeri-galeri lain pun sama juga seperti Balai Seni Visual Negara, aktiviti yang sama, pameran, seminar, mesyuarat agung, demonstrasi. Ini adalah senario. Gambar-gambar ini menunjukkan senario yang berlaku di galeri-galeri yang menaungi bidang seni visual di negara kita Malaysia. Rasanya cukup setakat ini dulu untuk kali ini. Diharapkan semua pelajar dapat sekurang-kurangnya ada sedikit pengetahuan tentang aktiviti-aktiviti seni visual yang berlaku di negara kita. Memang pelajar-pelajar sekolah biasanya belum terdedah dengan aktiviti ini kerana kita belum pernah pun menjejakkan kaki ke Balai Seni Visual ni. Dan kalau ada pameran-pameran tempatan kita ni pun, kita tak pergi sebab rasa macam tak ada kaitan dengan kita kan. Jadi, ini untuk memberi sedikit gambaran kepada para pelajar seni visual tingkatan 6 tentang bidang ini, bidang seni visual ini. Kita jumpa lagi dalam segmen yang lain, unit yang ke-14 nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.